Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 22 Mei bersama saya, Abang Muazli, Abang Abdul Samad. Gabungan Parti Sarawak GPS bersedia pada bila-bila masa dalam menghadapi pilihan raya umum PRU yang akan datang. Premier Sarawak yang juga pengurusi GPS, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memberitahu semua komponen parti dalam gabungan itu perlu mempunyai objektif yang sama dan ketepikan kepentingan peribadi dengan mendahulukan rakyat. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan sekiranya JPS mempunyai satu fikiran dan satu hati, ia akan mempunyai suara yang kuat di peringkat negeri dan Sarawak mempunyai banyak perkara dalam rundingan. Tambahnya, Sarawak juga mempunyai polisi yang jelas dan inklusif selain kestabilan politik dalam membawa pembangunan dan ekonomi negeri ke arah yang lebih tinggi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu demikian pada pelancaran Persidangan Perwakilan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP ke-27 di Kuching. Beliau juga berharap agar komponen parti yang lain dalam GPS iaitu Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Parti Demokratik Progresif PDP dan Parti Rakyat Sarawak PRS akan melakukan perkara yang sama seperti SUPP dengan kerjasama dalam memenangi semua 31 kerusi dalam PRU nanti. Sementara itu, Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dalam ucapannya menzahirkan penghargaan terhadap semua pihak yang membolehkan parti itu bangkit semula dalam pilihan raya negeri Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Disember tahun lalu. Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan kejayaan itu telah memberi peluang kepada SUPP membuktikan parti itu masih lagi diterima oleh rakyat. Beliau menambah Sarawak mempunyai hala tuju yang jelas di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping yang akan membawa kemakmuran ekonomi menerusi pelbagai inisiatif yang dirancang. Katanya kemenangan 76 kerusi daripada 82 pada PRN yang lalu membuktikan rakyat Sarawak mahu kerajaan yang stabil dengan mempercayai gabungan Parti Sarawak GPS untuk mentadbir negeri ini. Kerajaan negeri mempunyai polisi sosial yang inklusif dalam membantu golongan kurang bernasib baik. Walau bagaimanapun, ramai yang tidak mengetahui tentang polisi serta bantuan yang disediakan kerajaan, terutama masyarakat rumah-rumah panjang dan kampung-kampung di luar bandar. Oleh itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memahu Jabatan Kebajikan Masyarakat menjelaskan kepada mereka mengenai pelbagai bantuan kebajikan yang disediakan serta kategori yang layak. Ia bagi memastikan tidak ada yang ketinggalan dari mendapat manfaat tersebut. Jelas beliau lagi, ini sangat menyedihkan apabila terdapat sesetengah permohonan bantuan kebajikan tidak dapat diluluskan kerana ada antara mereka yang memohon dalam kategori yang salah susulan kurangnya penjelasan dan pemahaman mengenai hal berkenaan. Dato' Amar Douglas berucap pada program Sejambak Kasih Gawai 2022 di Sepau semalam. Seramai 100 orang Jabatan Kebajikan Masyarakat dari kawasan Betong hadir menerima sumbangan berupa wang saku dan bungkusan barangan keperluan. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti Raziz Hitam memaklumkan kerajaan memperuntukkan sejumlah 2.7 juta ringgit bantuan hari gawai kepada 25,891 penerima seluruh negeri. Dari jumlah itu, 2,102 penerima adalah dari bahagian Betong. Bagi bantuan bulanan dari Januari hingga April tahun ini, ia melibatkan perbelanjaan berjumlah 81 juta ringgit untuk 51,495 penerima di Sarawak. Universiti Teknologi Sarawak UTS beri peluang kepada warga Sarawak untuk lanjutkan pelajaran secara percuma bermula pada sesi akan datang. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Pai berkata 52% daripada kalangan pelajar yang bakal mendaftar merupakan pelajar Bumiputera.
Beliau yang merangkap pengerusi UTS yakin dengan asas ke institusi pengajian tinggi ini penting untuk pelajar yang belum mendapat keputusan yang baik untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tahun pertama, peringkat ijazah sarjana muda. Wholly owned by state government. So in other words, it's actually taxpayers' money. It's also the state government money. So it must benefit the people of Sarawak, especially the poor. Yeah. That's why I emphasize on the reduction of fees. Alhamdulillah, kerajaan negeri bagi scholarship 50% and a total zero fees for foundation. Beliau ditemui media di Majlis Ramatamah Aidilfitri bersama lebih 600 warga Sibu di Kompleks CIDB di Petrajaya, Kuching. Menggalas tanggungjawab sebagai ibu tunggal setelah kematian suaminya selain mempunyai seorang anak sindrom Down, bukanlah satu kehidupan yang mudah. Mahani Sahari yang juga berperanan sebagai ketua keluarga menempuhi hidupnya dengan rela selain menguruskan ibunya yang memerlukan perhatian perubatan. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Syadikin Bahrin. Kehidupan ini ditambah suka dengan pemergian suaminya 6 tahun lalu akibat sakit jantung. Kenapa saya sakit? Pagi sebelumnya meninggal kami jalan, makan, pulang tidur atas kursi. Kemananya merokok, pasal harus ada. Sungguh pun begitu, beliau kuatkan semangat untuk terus hidup demi 4 orang anaknya yang masih bergantung harap dengannya untuk berteduh. Macam nyata nak, punya tunggu sekolah hari Senin sampai hari Jumaat. Kami kakak yang hantarnya, so kakaknya ada emak hantar pergi ke sekolah. Dikurniakan anak Down syndrome, iaitu Muhammad Nur Fahami Zamsahri, 11 tahun, memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Ibu yang berumur 55 tahun ini menjadikan anaknya itu sebagai inspirasi. Menetap di sebuah rumah sewa di RPR Batu Kawah sejak 5 tahun lalu, beliau terus berusaha menambah pendapatan dengan menjajah kuih tradisional. Anak beranak ini pernah berpandai suka dalam penghantaran kuih kepada pelanggan. Terus PKP malam hujan. Sampai aksiden adiknya dengan yang hantar abang makan. Jadi kami si berani tu, kita nak berkorban nyawa untuk kita nak ambil duit anak kita yang jadi mangsa. Terpilih sebagai salah seorang penerima bantuan ibu tunggal di bawah program jelajah Raikan Syawal RTM, tidak menyangka bentuk sambutan yang diberikan. Semua sudah ibu-ibu tunggal disatukan di situ, diberi sumbangan. Ya, fikir kami, macam kami selalu pergi tempat orang, kan kami selalu diberi orang sumbangan juga. Kami pergi ke tempat orang, sudah ibu-ibu tunggal disatukan di situ. Ininya ada geng nak konon ceritanya teh. Udah bawa sampai semalam bawa. Oh tahu kisahnya lain. Pagi ini beliau akan menerima bantuan khas dari Jabatan Penyiaran Malaysia yang dijangka disampaikan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian. Syadikin Bahrin, RTM. Jelajah Raikan Syawal RTM merupakan antara aktiviti baru yang diadakan pada tahun ini. Anjuran RTM dalam menyantuni golongan yang kurang berkemampuan serta membantu keluarga yang memerlukan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Penerbit program Jelajah Raikan Syawal RTM Miri, Fazri Basri memberitahu program ini diadakan sebagai usaha RTM meraikan suasana raya serta berkongsi rasa kesyukuran meraikan sambutan Syawal bersama penerima sumbangan. Fazri Basri menyatakan demikian semasa rombongan Jelajah Raikan Syawal RTM Miri mengunjungi adik Puspa Marhima Ahadon Abdullah berusia 7 tahun, seorang kanak-kanak yang menghidapi penyakit paru-paru kronik di kediaman keluarganya di RPR Permajaya Tudan Miri. Dalam kunjungan tersebut, pengurus stesen RTM Miri, Lydia Payarinyut menyerahkan sumbangan wang tunai berjumlah RM1,000 daripada RTM kepada adik Puspa. Selain itu, Kelab Sosial Miri FM turut menyumbangkan barang keperluan harian dan juga bakul makanan kepada keluarga adik Puspa. Terima kasih banyak-banyak dengan sumbangan kepada anak kami. Terima kasih. Terima kasih RTM.
Adik Puspa yang hanya bergantung kepada susu khas dikesan menghidapi penyakit paru-paru kronik sejak berusia 2 tahun. Di samping pergerakan yang terbatas, adik Puspa juga bergantung kepada mesin ventilator untuk bernafas. Sementara itu, jelajah raikan Syawal di Bintulu pula. Rakan kerja Bintulu FM dengan berkunjung ke kediaman seorang ibu tunggal yang berusia 79 tahun yang mempunyai 2 orang anak kelainan upaya OKU bisu. Menurut penerbit program, Suzana Musa memberitahu program ini adalah kerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Bintulu, Urus Setia Saudara Kita Bahagian Bintulu dan Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan Bintulu. Kemuncak latihan respon kecemasan bencana Miri MDET 2022 yang diadakan di Jalan Usahawan, Eastwood Miri semalam merupakan satu latihan amal dalam kaedah disaster drill ataupun simulasi kemalangan dan bencana. Pemangku Ketua JBPM Zon 6 Miri, penguasa kanan bomba Ahmad Nizam Sapi'i memberitahu keseluruhan kekuatan yang terlibat dalam latihan amal tersebut seramai 32 orang. Jelas Ahmad Nizam, kursus tersebut dicadangkan sekurang-kurangnya sekali setahun untuk mendapatkan satu pasukan kecemasan dalam memberi respon terhadap sebarang bencana. Beliau berharap dengan latihan tersebut akan dapat mencari kelemahan yang perlu diperbaiki ketika berhadapan dengan situasi kecemasan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita di Miri selepas latihan amal berkenaan. Sementara itu, pengarah latihan MDET, Dr. Auzayang, memberitahu latihan tersebut adalah yang pertama selepas 2 tahun tidak dapat melaksanakan latihan seumpama itu berikutan pandemik COVID-19. Antara agensi yang turut terlibat adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Hospital Miri dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Satu tarikan menarik apabila penganjuran aktiviti kesukanan seperti badminton buat julung kalinya diadakan di sebuah pusat beli belah di Miri. Ia sekaligus diyakini dapat mempromosi industri sukan badminton dan pelancongan serta perhotelan di negeri ini. Jelas Presiden Persatuan Badminton Miri, Jeremy Ting, pemilihan lokasi penganjuran aktiviti kesukanan badminton ini adalah untuk menarik lebih ramai masyarakat, khususnya golongan muda, bergiat dalam sukan badminton. Selain itu, ia juga membantu mempromosi sektor perniagaan dan perhotelan kepada pelancongan dalam dan luar Miri. Ke arah itu, katanya penganjuran sukan ini juga mampu memulihkan kembali tenaga dan minat bagi mengenal pasti bakat muda dalam sukan badminton untuk mewakili Sarawak ke persada dunia pada masa hadapan. Beliau berucap pada majlis makan malam forum bersama legenda-legenda di Miri. Pada majlis itu, antara legenda-legenda badminton negara yang diraikan adalah Datuk Razif Siddiq dan Datuk Ong Kong Swee yang turut berkongsi pengalaman mereka kepada peserta-peserta muda di bawah Persatuan Badminton Miri. Sekian berita Pagi Sarawak edisi Ahad 22 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.